Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, astagfir. Wa hidayatan nisa. Wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma وإنهم الملائكة المقربين يخرجون من بيتك وافتح لنا واتك علينا صدقك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم لنا نفعنا بعلمه في الدارين. Bahasan yang keempat pada bicarakan sebab mempesakai dan sebab yang menegah daripadanya. Jadi ini bahasan yang keempat. Bahasan yang keempat pada bicarakan sebab-sebab mempesakai. Sebab apabila terdapat sebab ini, maka dapatlah mempesakai seorang daripada seorang yang mati. Dan sebab-sebab yang menegah daripadanya. Dan juga nak menyatakan sebab-sebab yang menegah daripada mempesakai. Bermula segala sebab mempesakai itu empat. Sebab mempesakai itu ada empat. Maka sekiranya kalau dibolehkan didapati akan empat sebab ini, maka akan dapatlah pesaka. Apabila didapati akan empat-empat sebab ini, maka tapi atas syaratnya ternafi mani', maka akan dapatlah pesaka. Pertama, qarabah. Yang kedua, nikah. Ketiganya, merdeka. Keempatnya, Islam. Jadi salah satu daripada sebab, bukan mesti kena cukup empat sebab. Mana-mana satu daripada daripada empat sebab ini bolehlah dapat pesaka. Jadi empat sebab ini sebab-sebab bagi nak dapat pesaka seorang yang hidup daripada si mati. Maka empat perkara ni tak mesti berhimpunlah.
mesti ada apabila didapati mana-mana satu daripada 4 ini, maka akan dapat pesaka lah. Yang pertama qarabah. Qarabah, kita ni ada 4. Ada bukan 4, 3. Dia orang yang qarabah dengan kitanya, ada kalanya asal, ada kalanya furu', ada kalanya hawashi. Mana asal ibu bapa ke atas. Dikaitkan dengan asal tu ialah ibu bapa dan ke atas dia. Dan furu' ialah anak cucu ke bawah. Anak kita, cucu kita ke bawah, itu panggil furu'. Adapun bapa, ibu bapa naik ke atas, nenek ke atas, itu panggil asal. Lepas tu satu laginya panggil hawashi. Hawashi itu maknanya di tepi. Ialah saudara. Saudara, itu dikatakan hawashi. Lepas tu saudara melengkapi, dimasuk katanya saudara tu anak saudara, cucu saudara, hingga seterusnya. Maka itu dikatakan qarabah. Itu dikatakan qarabah. Jadi qarabah kita ada asal, ada juganya furu', ada juganya hawashi. Jadi ingat mudah-mudah katanya atas, bawah, tepi. Atas, bawah, tepi. Maknanya atas tu ialah ibu kita dan ibu bapa, bagi ibu bapa kita ke atas. Lepas tu bapa kita pula, dan ibu bapa ke atas. Lepas tu anak pula, sebelah bawah kita anak kita dan cucu kita dan seterusnya. Kalau ada beberapa lapisan sekalipun. Lepas tu masuk hawashi itu saudara, anak saudara, dan juga masuk bapa saudara, nenek saudara, dan anak-anak mereka, itu dikatakan hawashi. Maka 3 bagai itulah dipanggil qarabah. 3 bagai itulah dikatakan qarabah. Adapun suami isteri tak masuk di dalam qarabah. Suami isteri tak masuk di dalam qarabah. Tapi dapat pesaka tu bukan atas nama qarabah. Itulah dia panggil qarabah, itu panggil qarabah. Lepas tu di dalam qarabah pula ada setengah dapat pesaka, ada kalanya setengah tak didapatkan pesaka. Itu kita tengok lagi ke datang. Kedua, sebab yang kedua ialah nikah. Ini sebab dapat pesaka suami isteri. Suami mati, isteri dapat pesaka daripada suami. Dan sebaliknya sama, maka sebab dapat pesaka suami daripada isteri, isteri daripada suami ialah nikah. Muka betul. Keluar ya. Suami mati, isteri dapat. Isteri mati, suami dapat. Sebab dianya ialah
nikah. Adapun ayah mati anak dapat, itu dapat pesaka dengan sebab qarabah. Nenek mati cucu dapat pesaka daripada nenek, itu atas nama atas sebab qarabah. Ketiganya merdeka. Ketiganya merdeka. Ini masalahnya sekarang tidak ada lah. Sekarang tidak ada. Masalahnya pada zaman dulu, masalah hamba. Contohnya, apabila kita ada seorang hamba di dalam milik kita. Kita ada seorang hamba di dalam milik kita. Maka kita merdekakan dia. Kita memerdekakan dia kan hamba itu. Maka apabila kita merdekakan dia, maka dia dapat memilikikan harta-harta. Maka apabila meninggal, mati oleh hamba yang kita merdekakan dia, jadi bekas hamba kita lah. Apabila dia tu meninggal, kita bekas Tok Pengulu ni belum mati lagi, dia mati dulu. Maka apabila dia meninggal tu, tidak ada siapa yang menerima pesaka daripadanya. Jadi waris dia, qarabah dia tidak ada dia seorang diri saja. Atau dia ada orang yang dapat pesaka juga, tetapi tidak menghabiskan pesaka dia. Maka kita ni bekas Tok Pengulu dapat pesaka daripada bekas hamba kita. Itu maksud dengan kata yang ketiga tu merdeka. Maksudnya bekas penghulu dapat pesaka daripada bekas hambanya. Dengan maknanya apabila seorang bekas hamba kita mati, ada tinggal harta, tidak ada siapa yang menerimakan pesakanya, maka kitalah dapat pesaka daripada bekas hamba kita sebab atas nama kita bekas penghulu dia. Itu 3. Keempatnya Islam. Yani Baitul Mal. Jika adil ia Baitul Mal dan segala jadi masalahnya Baitul Mal dipesakai kepada semua orang Islam. Maksudnya begini. Apabila seorang Islam dia mati, maka apabila seorang Islam tu mati, padahal tidak ada siapa yang memsakaikan hartanya. Dengan sebab kita katanya dia ni orang kaya, tapi anak isteri tidak ada, ibu bapa pun tidak ada, siapa pun tidak ada orang yang dapat pesaka, yang dapat terima pesaka daripada dia, qarabah dia tidak ada. Maka dia mati itu padahalnya harta dianya tidak ada orang yang menerimakan pesakanya. Dengan sebab waris bagi dia tu tidak ada. Maka harta dia tu dinaik kepada Baitul Mal. Dimasuk kepada Baitul Mal. Apabila harta dia tu dimasuk kepada Baitul Mal, maka harta dia yang masuk kepada Baitul Mal itu digunakan untuk maslahat orang Islam. Digunakan harta dia pada maslahat orang Islam. Itu makna katanya kita orang Islam boleh ambil guna daripada harta Baitul Mal. Boleh ambil guna, ambil berfaedah dengan harta Baitul Mal. Jadi maknanya kalau kira dengan secara luasnya, kita dapat pesaka daripada orang itu jugalah.
kita ni walaupun tak kena mengena dengan orang yang mati tidak ada waris tadi. Orang yang mati yang tidak ada waris tadi, apabila dia mati, waris yang menerima pusaka tidak ada, maka harta dia dinaik kepada Baitul Mal. Maka dengan sebab kita orang Islam, kita ada hak boleh digunakan dengan harta itu. Sebab tu harta dia tu boleh digunakan buat masjid ke masalah, buat jalan ke masalah, apa-apa saja untuk kegunaan orang Islam. Itu dengan secara luasnya maknanya kita dapat pusaka. Bukan terima duit betul-betul, maknanya kita boleh ambil manfaat dengan harta orang yang mati yang tidak ada waris yang naik kepada Baitul Mal. Itu maksudnya. Itulah. Jadi nak katanya sebab dia tu ada 4. Yang selalu yang kita guna dalam bab faraid ni 2 yang pertama itulah antara anak dengan ayah dan saudara, maka itu atas nama qarabah. Saudara meninggal dapat pusaka, maka itu atas jalan qarabah. Adapun suami isteri atas jalan nikah. Dan Habib dan segala sebab yang menegah daripada memsakai itu 4. Walaupun dia tu qarabah, walaupun dia tu ada suami jadi suami isteri, walaupun bekas tok mengulu sekalipun, tetapi dengan sebab ada 4 perkara ni maka tak boleh dapat pusaka, ditegahkan. Dan segala sebab yang menegahkan daripada pusaka itu 4. Pertama, kehambaan. Jadi antara 2 orang itu tidak sama pada merdeka. Contohnya bapa orang merdeka, anak hamba. Maka itu anak tak boleh dapat pusaka daripada ayah. Suami merdeka, isteri hamba. Maka apabila mati, mana-mana apabila mati oleh suami, isteri tak akan dapat pusaka daripada suami. Itu maknanya kehambaan itu menegahkan daripada dapat pusaka, walaupun qarabah, walaupun ada nikah kahwin sekalipun. Kedua, membunuh seperti ayah, anak bunuhkan ayah, maka anak tak dapat pusaka daripada ayah. Katalah maklum, bunuh setengah daripada sebab ditegahkan daripada menerimakan pusaka. Dengan maknanya kalau anak membunuhkan bapa, jadi bapa tu mati dengan sebab bunuhan anak, maka anak tak akan dapat pusaka, ditegahkan daripada terima pusaka daripada bapaknya. Sebabnya kalau tak disyarat, tak jadi manik, maka banyak pembunuhan lah. Apabila seorang suami itu isteri nak kepada pusaka, bagi pusaka nak kepada harta suami, nak cepatkan, nak buat macam mana? Bunuh. Anak nak cepatkan dapat pusaka daripada bapaknya, bunuh. Maka dengan sebab itulah syarak jadikan membunuh oleh waris akan mewaris, sebab daripada menegahkan dapat pusaka. Kalau tidaknya banyak pembunuhan lah. Nak cepatkan dapat pusaka, bunuh. Nak cepatkan dapat pusaka, bunuh. Maka syarak nak selesaikan masalah itu, letakkan membunuh itu salah satu daripada sebab menegahkan daripada menerimai pusaka. Ketiganya, berlainan agama. Maknanya Islam dan bukan Islam. Contohnya bapa Islam, anak kufur. Begitulah berlainan agama.
Mana Islam seorang, bukan Islam seorang. Keempatnya, kesamaran waktu mati oleh dua mempesakai. Keempatnya, kesamaran, kekeliruan waktu mati, ni masa mati oleh dua yang mempesakai. Tak tahu katanya dua ini, dua ni siapa yang mati sebelum. Contohnya apabila berlaku kemalangan, contohnya kita katanya suami isteri di dalam sebuah kereta, apabila berlaku kemalangan tu maka kita mati kedua-duanya. Suami dah mati, suami isteri pun mati. Tetapi kita ni tak tahu suami mati dahulu ke atau isteri mati dahulu. Jadi sebab apabila kita tengok tu, sebab kemalangan tu berat juga. Apabila orang kita tengok tu, tengok kedua-dua tu dah mati. Orang yang pertama pergi masuk tengok tu, kedua-dua tu dah mati. Jadi mana antara suami isteri tu kita tak tahu suami mati belum pada isteri ke atau isteri mati belum pada suami. Jadi tak dapat kita tahu. Tidak ada alamat, tidak ada apa, tak tahu. Tiba-tiba tengoknya suami dah mati atau suami dan isteri dah mati. Kita tak tahu, doktor pun periksa tak tahu, katanya siapa yang mati sebelum, maka kita hukum kata suami tak dapat pusaka daripada isteri, isteri tak dapat pusaka daripada suami. Masalah di situ maknanya, tapi kedua-dua tu dah meninggal, anak bagi kedua tu dapat pusaka lah. Jadi masalah suami dan isteri, dua orang tu tak boleh dapat pusaka pergi mari. Suami tak dapat pusaka daripada isteri, isteri tak dapat pusaka daripada suami sebab kita tak tahu siapa yang mati belum. Begitu. Itulah lebih kurangnya dengan secara ringkas sebab-sebab bagi dapat pusaka dan sebab-sebab yang menegahkan daripada dapat pusaka. Bahasan kelima pada bicarakan zawil arham. Zawil arham, tu tengok lagi akan datang dia ada tafsir. Bermula segala zawul arham itu 10 orang. Zawul arham 10 orang kesemuanya. Dan makna zawul arham itu qarabah, dan makna zawul arham itu ialah qarabah yang tiada diberi pusaka. Makna qarabah itu, makna zawul arham ialah qarabah. Kita ingat balik apa makna qarabah tadi? Qarabah yang tiada diberi pusaka. Tak diberi syarak, tak bagi pusaka daripadanya, kepadanya. Jadi kita ingatnya begini. Qarabah tu apa dia qarabah? Asal kita ambil di kita nak belajar ilmu faraid tu, letak di atas kita buat jadi masalah, buat contohnya atas diri kita. Kalau sikit lagi pun, kalau mati pun kita kena fardu kata kita mati. Senang nak faham. Kita sedih, kita masing-masing lah. Tak katanya, kalau kita sebut kata bapak kita mati, bapak kita.
Kalau sebut kata anak, maknanya kita mati, anak kita. Jadi belajar faraid tu kena berani mati lah. Berani buat misal kata kita mati. Jadi kita pegang di kita, anak, bawah kita, atas kita, keliling kita. Tepi kita mana keliling kita, mana saudara kita, saudara, anak saudara hingga seterusnya. Maka itu dikatakan qarabah. Maka itu dikatakan qarabah. Maka qarabah itu dipecah kepada dua. Qarabah dipecah kepada dua. Satunya qarabah yang waris, maknanya yang dapat pesaka. Yang keduanya qarabah yang tidak waris, yang tidak menerima pesaka. Apa dia? Qarabah itu dibahagi kepada dua. Qarabah itu dibahagi kepada dua. Satunya qarabah yang waris. Dia panggil waris, artinya warasah. Yang keduanya qarabah yang zawul arham. Itu terbahagi kepada dua. Jadi zawul arham ni dia setengah daripada waris juga. Setengah daripada qarabah. Setengah daripada qarabah, cumanya bukan waris. Bukan waris, bukan orang yang menerima pesaka. Kita cuba tengok dulu. Satu, pertama cucu daripada anak perempuan. Cucu daripada anak perempuan. Dia kaedahnya begini. Kaedah zawul arham apabila seorang itu qarabah. Qarabah apabila bertalian dengan talian orang perempuan, maka tak dapat pesaka. Qarabah apabila bertali ia dengan talian perempuan, maka tak dapat pesaka. Tengok. Tapi kalau dekat, kalau dekat kita tengok, kalau dekat dengan kita ni, qarabah tadi, siapa yang dekat dengan kita? Ibu kita, bapa kita, anak kita dan saudara kita. Itu qarabah yang dekat. Itu tak kira lelaki, tak kira perempuan, dapat pesaka daripada kita semata. Dekat, tidak bertalian, tidak berlapisan, tidak berlapis. Jadi maknanya ibu bapa, tengok kita katanya qarabah tadi ada tiga, ada asal, ada furu', ada hawashi, keliling, tepi. Jadi yang dekat dengan kita ni tak kira lelaki, tak kira perempuan, dengan sebab mereka tidak bertalian dengan kita, mereka direct dengan kita. Ibu bapa kita, anak kita, saudara kita. Maka kita kira katanya mereka ni rapat dengan kita, tidak bertalian, maka tak kira lelaki perempuan lah dapat pesaka daripada kita. Anak tak kira anak lelaki dapat pesaka daripada kita. Ibu bapa dapat pesaka, saudara tak kira lelaki perempuan dapat pesaka daripada kita. Tetapi
apabila kita tengok yang jauh satu peringkat daripada kita, maknanya bawah pada kita, maknanya cucu. Jadi cucu melalui anak, cucu melalui anak. Jadi maknanya melalui macam mana? Nak sampai ke cucu, jadi kita mesti kena melalui anak. Ambil tulis buat tanya dulu. Jadi bertalian dia panggil. Maka kita dengan nenek kita, tak kira nenek sebelah balik, nenek lelaki, nenek perempuan sebelah balik, bapa baik sebelah balik, mak pun baik. Sekiranya dia dengan kita tu tidak direct dengan kita, dia bertalian melalui bapa kita, melalui ibu kita. Habis tu anak saudara kita itu rapat dengan kita, adapun anak saudara kita, anak abang kita, anak kakak kita, anak adik kita, itu dia dah bertalian dengan kita. Maka apabila bertalian dia dengan kita tu melalui perempuan, maka dia tak dapat pesaka daripada kita. Apabila seorang itu bertalian, dia masuk dalam golongan qarabah kita. Tetapi dia tu bertalian apabila dia tu bertalian dengan kita melalui orang perempuan, itulah apabila bertalian kita dengan dia tu melalui orang perempuan, maka tak dapat pesaka. Tengok, dia katanya pertama cucu daripada ini, cucu kita nak bagi nampaknya fardu kita mati. Bukan saya lah. Maknanya masing-masing fardu diri sendiri lah. Katanya kita lah yang mati. Maka cucu, mana cucu kita? Cucu bagi si mati lah. Cucu kita yang daripada anak perempuan. Ni tengok apa dia bertali dengan talian orang perempuan. Mutlaqan, mana cucu itu mutlaqan. Mana tak kira cucu itu lelaki atau perempuan. Mutlaqan, tak kira cucu itu cucu lelaki atau cucu perempuan. Itu. Tak kira cucu itu cucu lelaki atau perempuan. Jadi apabila jadi kita mati, tak kira lah lelaki perempuan tu yang mati, tak kira lah. Maka cucu kita yang daripada anak perempuan kita, maka dia tak dapat pesaka. Qarabah dah. Jangan keliru dengan masalah batal wuduk dengan masalah kahwin. Itu lain. Di sini masalah dapat pesaka ke tidak dapat pesaka. Pasal batal wuduk lah. Di sini masalah bukan masalah apa dia? Masalah dapat pesaka ke tidak. Sebab ingat kaedah tadi, apabila bertalian dengan talian kita nak sampai ke dia tu ada melalui orang perempuan. Tengok, kita dengan dia nak sampai ke dia melalui orang perempuan, maka dia lah. Itu maknanya cucu daripada anak perempuan mutlaqan. Mutlaqan tu maknanya cucu tu lelaki, cucu perempuan. Sebab bertalian dengan orang perempuan.
Maknanya kalau cucu daripada anak lelaki, mana anak bagi anak lelaki kita bolehlah. Keduanya anak bagi saudara perempuan mutlakon. Ni dia juga. Anak kakak kita. Anak kakak kita, tak kira dia tu lelaki perempuan, dia tak dapat pusaka daripada kita. Anak kakak kita masalan, dengan sebab dia bertalian dengan kita tu melalui orang perempuan, kita adik perempuan kita. Anak bagi adik perempuan kita tu tak dapat pusaka walaupun lelaki walaupun perempuan. Ketiganya anak bagi saudara seibu mutlakon. Ketiganya anak bagi saudara seibu mutlakon. Kita fardunya kena adu dengan kita semata. Anak bagi saudara kita. Anak bagi saudara kita. Tapi saudara kita ni yang seibu dengan kita. Yang seibu dengan kita. Kita bayangkan, tak ada pun, kalau tak ada pun fardu kata ada lah. Seorang tu dia saudara kita, tapi saudara seibu saja dengan kita. Jadi berlainan bapa, kalau saudara seibu tu maknanya berlainan bapa bersatu pada ibu, berkongsi pada ibu. Sama pada ibu, tidak sama pada bapa. Mutlakon, tak kira lelaki perempuan. Anak saudara seibu. Kita bayangkan, saudara, tak kira saudara itu lelaki atau perempuan. Tak kira saudara itu lelaki atau perempuan. Lepas tu dia dengan kitanya bersekutu pada ibu saja. Mana dia tu saudara seibu dengan kita. Anak dia tu tak dapat pusaka daripada kita. Masuk dalam bagai Zawul Arham. Keempatnya saudara seibu bagi bapa. Ni. Saudara seibu bagi bapa kita. Kita ni mati. Cuba cari, jumpa ke tidak siapa? Cuba buat misal, masing-masing buat. Saudara seibu bagi bapa, saudara seibu bagi bapa kita. Kita ni mati. Saudara tu mutlakon, lelaki atau perempuan. Kita bayangkan bapa kita, kita bayangkan bapa kita, habis tu saudara bagi bapa kita yang seibu dengan dia. Saudara bagi bapa kita yang seibu. Maka itulah, yang itulah tak dapat pusaka.
Kalau kita mati, orang tu tak dapat pesaka. Jadi kita katanya apa dia? Pak cik kita atau mak cik kita lah. Begini. Jadi bapak kalau nak misal satu laginya begini. Kita ada seorang saudara bagi kita yang seibu dengan kita. Ada seorang saudara dengan kita, tapi dia dengan kita ni seibu saja. Contohnya kita katanya Muhammad. Kita katanya seorang tu nama Zaid. Namanya Zaid, dia dengan kita dua beradik, tapi seibu. Dia dengan kita dua beradik, seibu. Kemudian anak kita pula. Anak kita ni, itulah, anak kita mati. Kalau anak kita mati, Zaid tadi tak dapat pesaka daripada kita. Daripada anak kita. Gitu. Itulah makna kata saudara seibu bagi bapak kita, bapak si mati. Mutlak. Itu ya. Tak boleh nak buat. Nanti lain kali ya. Itulah. Kelimanya saudara ibu mutlakon. Saudara ibu kita. Tambah begitu mudah faham. Saudara bagi ibu kita. Kita mati. Saudara bagi ibu kita. Carikan siapa? Bayangkan. Saudara bagi ibu kita. Kita mati, bukan ibu kita mati. Kita ni mati. Kita masalahnya begitu. Kena fardu kata kita mati. Itu mudah faham. Saudara ibu, maknanya saudara bagi ibu kita. Mutlakan, lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Keempatnya, bapa ibu. Bapa bagi ibu. Ayah bagi ibu kita. Ayah, kita mati. Ayah kepada ibu kita.
ayah kepada ibu kita tu tak dapat bersaka sebab bertalian dengan orang perempuan. Agaknya jelas. Ketujuh, anak perempuan bagi saudara lelaki. Anak perempuan, mana orang perempuan lah. Anak perempuan bagi saudara lelaki kita. Kita ni tak kira lelaki tak perempuan lah. Jadi gambarkan abang kita. Bayangkan abang kita. Abang kita, lepas tu anak perempuan dia. Anak perempuan dia. Itu pun tak dapat. Ini walaupun tak bertalian dengan orang perempuan sekalipun. Tadi kata bertalian dengan orang perempuan tu pada balik. Ini ini walaupun tidak bertalian dengan orang perempuan sekalipun ditegahkan daripada dapat pesaka juga. Maknanya anak perempuan bagi saudara kita, jadi anak saudara kita lah. Anak saudara kita yang perempuan tu tak dapat pesaka daripada kita. Anak saudara kita yang perempuan, dia tak akan dapat pesaka daripada kita. Itu makna yang tujuh, anak perempuan bagi saudara lelaki. Sini nak kata bagi mudah faham, anak perempuan bagi saudara kita yang lelaki. Anak saudara perempuan kita panggil anak saudara kita lah. Jadi anak perempuan bagi saudara lelaki. Anak abang kita yang perempuan. Kedulapannya saudara perempuan bagi bapa. Maknanya bapa kita lah. Saudara perempuan bagi bapa kita. Saudara perempuan bagi ayah kita. Makcik kita yang dua beradik dengan ayah kita. Makcik kita yang dua beradik dengan ayah kita. Gitu. Itu pun tak dapat pesaka daripada kita juga. Qarabah ke tidak dia? Qarabah lah. Tetapi bukan waris, dia zawul arham, tak dapat pesaka daripada kita. Kesembilan, anak perempuan bagi mama. Anak perempuan bagi mama. Mama ni bapa saudara kita. Mama ni ialah bapa saudara kita. Mama ni bapa saudara kita. Bayangkan pakcik kita. Lepas tu anak perempuan dia. Dia dah boleh kahwin dengan kita tu. Kalau kita orang lelaki, dia dah boleh kahwin dengan kita. Ya, sepupu lah. Sepupu. Anak perempuan bagi mamak. Mamak tu pakcik lah. Orang yang dua beradik dengan bapak kita. Ke-10, segala nenek yang
tiada diberi pesaka. Ke-10, golongan nenek-nenek yang tidak diberi pesaka. Iaitu nenek-nenek yang tiada diberi pesaka, iaitu nenek-nenek yang tiada diberi pesaka tu bapa bagi segala nenek perempuan. Dan tiap-tiap nenek yang bertali-tali di belakang mereka itu bapa, tiap-tiap bapa tadi. Seperti kamu lihat di dalam jadual ini, maka tiap-tiap yang bertanda bulat seperti ini, bulat tu ialah zawul arham sekalian. Tengok sebelah sana. Sebelah sana tu macam jam tak, macam azimat tak azimat. Yang ni cara kita nak tengok sikit. Ini mayat. Nah, fardunya kita lah tu. Dia katanya di tengah ni, di tengah tu, di atas dia katanya di sini dia kata di atas nenek pihak bapa mayat, di bawah nenek pihak ibu ibu mayat. Maka yang atas ni bapa kita, yang tanda merah ni kita lah, yang bawah ni ibu kita. Maka memang bapa kita ada ibu dia, yang ni ada bapa dia, maka yang ni nenek kita dan maka ibu kita pula, ibu bagi bapa kita pula ada ibu dia, ada bapa dia. Yang ni pun ada ibu bapa, yang ni pun ada ibu bapa. Begitulah. Maka yang sebelah bawah kita pula, ibu kita, maka yang ni bapa bagi ibu kita, yang ni ibu bagi ibu kita. Maka itu ada ibu bapa dia pula. Yang ni pun ada ibu bapa, yang ni ibu bapa. Begitulah. Maka yang tanda bulat itulah nenek yang tak didapat pesakai, yang zawul arham kesemua. Kita tengok dalam kitab
Dia kata segala nenek yang tiada diberi pusaka, tu nenek yang ada bulatan-bulatan tandaan dia tu, semua, iaitu tiap-tiap bapa bagi segala nenek perempuan. Nenek perempuan, bapa dia. Iaitu tiap-tiap bapa bagi segala nenek perempuan. Iaitu tiap-tiap bapa bagi segala nenek perempuan. Cuba kita tengok. Tengok jam. Tengok di sini. Ni. Yang ni nenek perempuan kan. Yang ni nenek perempuan. Maka ni bapa dia ni. Bapa dia ni tak dapat pesaka. Apabila bapa ni tak dapat pesaka, ibu dia pula tak dapat pesaka daripada kita juga. Yang bapa dia ni pun tak dapat pesaka daripada kita. Maka atas pada ni lagi, itu memang tak dapat pesaka. Kita tengok di sini pula, ni ibu bagi ayah kita. Maka ibu dia dapat pesaka. Ibu dia ni dapat pesaka. Ibu dia ni pula dapat pesaka. Tetapi bapa dia ni tak dapat pesaka. Sebab masuk dalam kata bapa bagi nenek. Bapa bagi nenek perempuan. Bapa bagi nenek perempuan. Maka kita tengok sebelah ni pula. Jam pukul 11. Jam pukul 11. Tengok. Ini bapa bagi bapa kita. Yang ni bapa bagi bapa kita. Maka yang ni yang tak dapat pesaka, dia kata apa tadi? Bapa bagi segala nenek perempuan. Ini bapa bagi bapa, ini bapa bagi bapa. Ibu dia pun dapat. Maka sini pula bapa bagi bapa kita, bapa bagi bapa kita nenek, ibu dia dapat. Tapi yang ni masuk dalam kata bapa bagi nenek perempuan. Yang ni tak dapat. Yang ni tak dapat sebab masuk dalam kata nenek, bapa bagi nenek perempuan. Begitu. Maka kita tengok sebelah bawah pula, yang ni ibu kita. Ibu kita, maka sebelah ni bapa bagi ibu kita tak dapat sebab masuk dalam kata bertalian dengan orang perempuan. Apabila ini ibu kita, bapa dia tak dapat pesaka, maka yang di belakang dia semua tak dapat pesaka. Maka di sini pula ni ibu kita, maka ibu bagi ibu kita, maka yang ni bapa bagi nenek perempuan ni. Yang ni jam pukul 7, pukul 7 ni, pada jam pukul 7 lebih kurang ni, bapa bagi nenek perempuan. Ini tak dapat pesaka. Apabila yang ni tak dapat, yang belakang dia pun tak dapat ke semua. Maka tengok pula jam pukul 8, ibu bagi ibu kita. Maka yang ni dapat. Tetapi yang ni bapa dia tak dapat pesaka daripada kita sebab masuk daripada katanya bapa bagi nenek, bapa bagi nenek perempuan. Maka yang ni dapat, ibu ni dapat. Tu dan tiap-tiap nenek yang bertali di belakang mereka itu. Yang mana belakang daripada apabila tepat bulat tu, tengok
apabila ni bapa pukul 5 ni, jam pukul 5 ni, apabila dia tak dapat, maka orang di belakang pun tak dapat. Maka tengok pukul 1, jam pukul 1 ni, bapa ni dia dah tak dapat. Apabila dia tak dapat, orang di belakang dia tak dapat ke semua. Itu maknanya, dan tiap-tiap nenek yang bertali di belakang mereka itu seperti kamu lihat di dalam jadual ini, maka tiap-tiap yang bertanda bulat seperti ini, ada bulat tu ialah zawul arham sekalian nenek. Sikit lagi. Inilah yang sini ya. Inilah jadual zawul arham daripada segala nenek. Semuanya dalam ni dah. Tengok di tepi di sini sikit, dia katanya faidatun, apabila kamu berjumpa masalah faraid yang berhimpun 4 nenek, maka lihat olehmu akan petaan, akan peta-peta yang di dalam jadual ini, nasya kamu dapat keterangan yang sempurna, iaitu seorang daripada pihak ibu dan 3 daripada pihak bapa. Ni dia katanya apabila kita berjumpa dalam masalah faraidnya, berhimpun 4 nenek perempuan, kita mati ada 4 nenek perempuan dapat pesaka daripada kita. Mana dia nenek? Mana dia nenek perempuan yang dapat pesaka daripada kita serta-merta dengan tidak berdinding? Maka kalau katanya seorang itu mati, maka ada 4 nenek yang dapat pesaka daripada dia. Mana yang nenek itu? Maka dia katanya nascaya dapat kamu maka lihat olehmu akan petaan-petaan yang di dalam jadual ini, nascaya dapat kamu akan keterangan yang sempurna, iaitu seorang pihak ibu. Jemaah tengok di sini, ni ada ni pukul berapa ni? Pukul 8 ni. Kalau jam lebih kurang pukul 8 lebih ni. Satu, ni seorang sebelah pihak ibu. Satu, yang ni yang sini 2, 3 di sini, 4 di sini. Kat tepi tu 1 di sini, lepas tu 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Sekiranya kalau sikit lagi dia katanya seperti yang lagi akan datang, seperti yang lagi akan dimisal pada bahasan 27 lagi akan datang. Wallahu a'lam. Maka apabila sebut katanya seorang itu mati, ada 4 nenek dapat terima pesaka daripadanya, maka dia maksudkan dengan kata 4 nenek itu ialah yang ni. 1 yang ni, 2 yang ni, 3 yang ni, 4 yang ni. Itu dah. Itulah. Jadi untuk hari ini kita boleh tahu siapa yang qarabah yang tak dapat pesaka, yang syarak tidak bagi pesaka daripada kepadanya. Itulah kita nak bagi faham tu fardu kita mati. Kita fardukan kita mati, maka siapa yang 10 orang tadi tu, mereka 10 jenis orang tadi tu tak dapat pesaka daripada kita. Yang ni semua tak dapat pesaka daripada kita semua.
Maka untuk ini masa dah lalu banyak. Kita akhir pada kata bahasan yang keenam pada bicarakan segala yang mengambil pesaka. Yang ni lah yang saya katanya dua tadi. Qarabah. Nah, sikit lagi untuk nak peringatan untuk malam ni. Jadi qarabah ada dua. Nah, qarabah ada dua. Maka yang pertama ialah zawul arham. Lepas tu yang kedua ni yang ni. Qarabah yang mengambil pesaka. Gitulah. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Untuk tani akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.